Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Kita dalam bab beramal kerana nakkan ganjaran dunia. Beramal bukan untuk pada kerana nikmat Allah, kerana bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab seorang yang beramal kerana tujuan dunia termasuk syirik. Dan kita baca hadiskan hamba dinar, hamba dirham, hamba khamilah, hamba khamisah, ta'isa wan takas idza syika falan tukish. Bila dia dikenakan apa tu, duri, doa kan tak kena. Doa kan tak dicabut duri tu. Idza syika falan tukish, ta'isa wan takas idza syika falan tukish. Bila dah kena, dah jatuh, doa kena jatuh. Sebab apa? Sebab kehendak dia tidaklah semata-mata kerana nak menuhkan hawa nafsunya yang dunia tu. Yang lebih buruk lagi kalau dia beramal dengan amalan akhirat tapi nakkan dunia, lagi teruk. Maksudnya dia berceramah contohnya untuk amalan akhirat, tapi dia nakkan amalan dunia. Nak ceramah sekali ceramah 10,000. Letak harga pula, tak ada 10,000 tak nak ceramah. Ini bahaya ni. Kita syika falan tukish. Kalau jatuh lah dia, biar dia jatuh, tak usah biar naik balik. Jangan panggil pun. Ini bahaya. Dia kata tak apa, bayar 10,000, you boleh dapat balik 50,000 punya. Orang ramai bagi. Allahu Akbar. Macam tu, macam bisnes agama ni. Ini kita kata ta'isa wan takas. Janganlah panggil ustaz-ustaz macam ni. Okey. Kita panggil ustaz yang berapa nak ustaz bayar ustaz? Tak kisah. Nak bayar ke tak bayar, suka hati kita. Ini baru contoh yang mengajar. Kalau macam benda lain, benda-benda lain contohnya agama, seperti berzikir. Ada yang jual zikir, ada yang jual zikir. Dia buat package. Package nak tahlil mesti bayar 150. Boleh masukkan online banking. Itu tahlil, e-tahlil. Mana e-tahlil? Ada? Ada ke? Ada je. Yang tetap e-tahlil. Ini bukan ustaz cakap ni, bukan mereka-reka nak bagi sedap ceramah. Orang Ustaz Ali buka dulu e-tahlil. Bank in kan jumlah, bagi tahu nama, kita akan buat tahlil untuk dia. Oh, bisnes senang macam tu. Kita biasa tahlil nak buka e-tahlil macam tu. Masukkan, kita jamakkan, dapat list 100 orang. 100 orang satu bulan dapat RM100. Dapat berapa ribu lah. Lepas tu kita kumpulkan, buat tahlil. Sekali je tak nama. Ila hadrati 1, 2, 3. Atau lagi senang, kepada nama-nama yang berikut. Ya Allah, kau ampunkan nama yang telah disenarai. Kau dah ramai nama, 1,000 nak baca setiap nama ke? Jangan bohong. Ini semua kita kata bisnes yang baru. Lepas tu bila kita lawan, dia kata, dia marah kita. Semua pencarian ni dah ditarik. Tidak merujuk pada mana-mana ustaz. Bukan kat Malaysia, mungkin dekat Afghanistan. Air jampi boleh, tapi jangan Syekh apa fatwa Syekh Jibrin, Syekh Abdullah bin Rahman Al-Jibrin, dia kata memang kita boleh membacakan ayat-ayat Quran di air, boleh, tapi jangan tawassu', jangan meluaskan dia jadi bisnes. Yang kedua, asal kita menjampi ni, kita siapa jampi? Kita sendiri yang buat jampi tu. Ma la yastarqun. Kita tidak minta orang jampi asalnya. Lepas tu kalau kita sakit, jangan jumpa orang, ustaz boleh jampi dengan saya tak? Terlepas 70,000. Terlepas 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata ma la yastarqun. Orang yang tidak yastarqun, meminta dijampi. Tapi kalau kita boleh jampi orang tu, kita jampi, tak ada masalah. Bila yanfa' akhahu, bila dia boleh manfaat kepada saudaranya, falyaf'al. Siapa boleh manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Itu kita kata benda yang kita harus tahu. Lepas tu belajarlah Iqra'. Kau tak baca Quran lagi. Ustaz, masalahnya saya tak tahu baca Quran. Saya takut bacaan saya salah, kan jadi jampi, jadi benda binasa pula nanti. Nak jadi lagi baik, lagi teruk. Kalau saya takut nak jampi diri saya sendiri.
Saya pula sembahyang kurang-kurang. Kata, kalau tahu sembahyang kurang, pergilah sembahyang dulu, berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi baik. Itulah satu ustaz kita nasihat kan. Dia kata, bila ada orang telefon, kata, ustaz boleh tak tolong jampikan saya, ruqyah kan. Dia tak jawab. Dia kata, dah bangun malam ke? Dah tahajud dah? Dah berdoa kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh dah? Dah menangis-nangis dah dekat tikar sembahyang? Kalau belum, buat tu dululah, kata. Buat tu dulu. Kita kata, ruqyah biar kita buat sendiri. Dekat anak kita buat sendiri. Tak payah panggil orang lain ruqyahkan. Jadi macam mana, ustaz saya tak pandai ruqyah? Ruqyah, belajar tu kita kena belajar. Belajar Quran, belajar hadis Nabi, belajar baca doa. Sebab kalau kita baca Quran tak boleh, salat pun tak betul lagi, macam mana kita nak harapkan Allah Ta'ala nak bantu kita? Mungkin Allah Ta'ala boleh bantu, tapi bantu dalam keadaan dia tak redha lah. Salat pun tak boleh, tak pandai. Bukan tak pandai, memang dia tak mampu nak pandai. Belajar PhD, master, boleh baca berpuluh-puluh buku. Iqra' nipis macam tu pun tak ada habiskan. Iqra' 1/6 nipis ni je, betul tak? Kecil pula tu buku dia. Zaman Ustaz 712. Kemudian Nabi sebut tuba li'abdin. Kalau kita tengok balik hadis tu kan, tuba li'abdin akhaza bi'inani farasihi, iaitu berbahagialah bagi satu hamba yang naik kudanya pergi pada jalan Allah Ta'ala, ash'atha ra'sah, berdebu kepalanya, mughbaratan qadamah, kusut rambutnya, berdebu kakinya, in kana fil hirasah, kana fil hirasah, kalau dekat depan suruh jaga kat depan, pos depan, dia pergi pos depan. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah, kalau kat belakang, duduk kat belakang. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah, idin in ista'zana lam yu'dhan lah, yang tak terkenal, kalau dia minta izin tak dapat. Wa in syafa'a lam yushfa', kalau dia minta disyafaatkan dengan dia tak dapat syafaat. Maksudnya apa? Bukan syafaat dekat akhirat ya. Saya ulang sekali lagi, iaitu orang yang tak lekeh. Orang kata, kalau kamu dapat recommendation daripada siapa ni? Daripada fulan dan si fulan. Siapa fulan dan fulan? Siapa tak kenal? Maksudnya orang yang biasa. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Tuba li'abdin, berbahagialah bagi hamba ini. Kalau kita tak terjemahan ni kata apa? Kata Abu Sa'adat berkata, tuba adalah nama syurga. Kan biasa dengar tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Biasanya orang terjemahkan tuba ni dengan maksud berbahagia. Tapi tuba ni ada banyak maksud. Kita boleh katakan kesimpulannya dari 3 maksud tuba. Tuba ada 3 maksud yang besar. Satu, pohon di syurga. Satu, syurga tu sendiri. Satu lagi ialah kebaikan yang banyak, al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Jadi orang kata tuba tu apa? 3. Satu, pohon di syurga, ataupun syurga tu sendiri, ataupun kebaikan yang banyak. Mari kita baca ni. Abu Sa'adat berkata, tuba adalah nama syurga. Menurut yang lain adalah pohon di dalam syurga. Ini dia perkuat dengan hadis. Kalau nyanyi kalau dah boring lah tu. Kalau ambil color tu color nyanyi. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dengan sanadnya daripada Abi Sa'id. Dia berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apa itu tuba? Beliau menjawab, pohon di syurga sejauh perjalanan 100 tahun. Pakaian ahli syurga adalah apa-apa yang keluar dari kelopak bunganya. Saya tengok Arab dia. Daun dia akmam, bunga akmam ya. Yes, bunga. Tak boleh pokok ada bunga. Boleh juga pokok yang besar kan, sebelum tu keluar bunga juga kan. Akmamiyah, yes. Imam Ahmad meriwayatkannya bahawa Hasan bin Musa bercerita kepada kami, aku menceritakan, maksud ahli riwayat Ahmad aku mendengar Abdullah bin Lahiyah bercerita,
Darraj Abu Samih bercerita kepada kami bahawa Al-Abu Al-Haytham. Kita tengok nombor 3 kecil tu. Nampak tak nombor 3 kecil? Kita baca nota kaki bawah. Ibnu Lahi'ah dan Abu Al-Haytham keduanya lemah. Sebagaimana disebutkan jelas oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dalam syurga ada pohon pengendara berjalan di bawah bayangannya selama 100 tahun tapi tidak dapat melewatinya. Maksudnya pokok tu ada tak dalam syurga? Adalah. Tapi kat mana dia kata yang lemah tu? Iaitu menamakan pokok tu dengan tuba. Allahu a'lam. Wahai Rasulullah, tuba bagi orang yang melihat engkau dan beriman kepada engkau. Beliau bersabda, tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tuba dan kemudian tuba bagi orang yang beriman kepadaku dan tidak melihat itu. Ada seorang lelaki bertanya kepadanya, apa itu tuba? Beliau bersabda, pohon di syurga sejauh perjalanan 100 tahun. Pakaian ahli syurga keluar dari kelopak bunganya. Nampak hadis ni dhaif tadi kan? Ibnu Lahi'ah tu dhaif. Hadis ini mempunyai syahid. Syahid ni apa? Maksud syahid? Syahid maksud ada sahabat lain yang riwayatkan. Ada sahabat lain yang riwayatkannya. Di dalam di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya, di sini Ibnu Jarir telah meriwayatkan athar gharib dan aneh dari Wahab bin Munabbih. Ada seorang nama tabi'in nama dia Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni selalu bawa cerita-cerita yang aneh. Kemungkinan dia bawa cerita ni banyak daripada ahli kitab, asal Israiliyat. Ya. Wahab bin Munabbih, kitab tafsir pun ada Wahab bin Munabbih. Tapi kadang-kadang cerita dia memang pelik-pelik sikit cerita dia. Okey. Semuanya di syurga ada pohon yang disebut pohon tuba. Pengendara maksud orang yang naik kenderaan lah. Berjalan di bawah keteduhan rindang daunnya selama 100 tahun tapi tidak dapat mencapai batas akhirnya. Bunganya adalah pakaian kebesaran dan daunnya selendang pemanis. Maksudnya apa? Raya. Maksudnya pakaian-pakaian bangsawan, nipis dan halus. Licin lah pakaian tu. Dahannya berbau wangi ambar, batu kerikilnya permata yakut, pasannya beraroma sedap wangi, lumpurnya misk, keluar dari pangkalnya sungai-sungai arak, susu dan madu, dan pohon itu tempat berkumpulnya di ahli-ahli syurga. Nampak ini detail-detail macam ni biasanya dhaif. Hadis ni dhaif. Tetapi yang sahihnya apa dia? Yang sahih tu ada dekat pokok yang 100 tahun tu sahih. Pokok yang 100 tahun tu dalam Sahih Bukhari ada. Ya. Sahih Bukhari dan Muslim ada pokok 100 tahun tu. Ya. Jadi panjang-panjang ni cerita ni tak payah baca. Semua kurang sahih ya. Ini tak sahih. Kita terus beri musnad ke 717. 717. Cuma 717 tu kita baca Khalid bin Ma'dan tu. Asal ni pelik juga, tapi ada benda yang nak ambilkan yang sahih dalam tu. So dalam syurga ada pohon tersebut tuba. Semua itu payudara yang menyusu anak-anak di syurga. Maksudnya pokok tersebut dia menyusukan anak-anak kat ahli syurga. So anak yang gugur dari perempuan berada di satu sungai dari sungai-sungai syurga, anak itu turun naik di dalamnya sehingga hari kiamat datang, maka dibangkitkanlah dalam keadaan berumur 40 tahun. Sahih ke benda ni? Selagi lagi asar ni tidak sahih. Tapi ada tak anak-anak dalam syurga?
Hadis sahih dia, inna darari bani adam inna darari muslimin fil jannah. Sungguhnya keturunan anak-anak yang mukmin di dalam syurga. Cuma ulama dia bincang yang kafir macam mana pula? Yang kafir ada 3 pendapat. Ada kata dia Allahu a'lam, yang kata syurga, yang kata neraka. Macam mana neraka pula? Pendapat yang sahih dalam masalah ni ialah dia juga syurga. Atau saya boleh katakan pendapat yang 2 terkuat ialah satu syurga, satu lagi wallahu a'lam. Sebab Nabi pernah ditanya. Dan satu riwayat Nabi pernah tanya, macam mana ahli syurga? Dia kata wallahu a'lam bima Allah Ta'ala lebih mengetahui apa akan berlaku pada mereka. Itu maksud dalam bahasa Melayu lah. Saya tak ingat nafas bahasa Arab dia. Allahu a'lam bima kanu amilin. Hadis tu. Wallahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang mereka akan lakukan. Dan sekarang lain pula hadis berkenaan dengan Nabi Ibrahim tu kan. Dia kata kat situ semua, yang kafir, Islam semua kat bawah tu. Jadi sebab tu ulama' dia berbeza pendapat masalah ni. Tapi saya katakan pendapat yang kuat lah di sisi sebahagian ulama' ialah yang sahihnya, yang bukan Islam pun dalam syurga, anak-anak yang bukan Islam yang sebelum balik dalam syurga. Begitu juga dengan Islam dalam syurga, yang bukan Islam pun dalam syurga. Syarat dia belum balik. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian disebut pula, tuba li 'abdin akhadha bi'inani sama, bi'inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah, maksudnya dalam memerangi orang musyrik. Ash'atha ra'suh, kusut rambutnya. Dibaca jar dengan fathah kerana ia dengan isim ghairu munsarif. Sifat dan wazan fa'il wara. Dibaca rafa'. So ini bahasa Arab tuan-tuan macam pening kerana fa'il, iaitu kusut rambutnya. Dan ia sibuk dengan berjihad pada jalan, berleher-leher dan berdandan dengan batu rambut. Maksudnya orang pergi jihad ni tak ada masa nak berdandan dengan rambut lah. Mughbarratin qadamah, berlumur debu kedua kakinya, dengan dibaca jar sebagai sifat kedua dari abdin. Mughbarratin. In kana fil harasah, kana fil hirasah, jika berada di pos penjagaan, dia akan tetap berada di pos penjagaan. Ini dipanggil ribat. Ar-ribat. Ribat ni maksudnya jaga sepadan. Nabi kata siapa yang duduk kat ribat, jaga sepadan daripada musuh sehari dan semalam, lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Satu hari semalam, maksudnya askar yang jaga sepadan tu, pahala dia banyak tu. Wah, ni baguslah Abang kat depan ni, bangga tak pergi sepadan lah. Jaga sepadan tu bagus. Sebab tu kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pergi jaga sepadan. Masya Allah tu dia kata kita macam nak jadi askar, tapi tak nak jadi askar full time, nak jaga sepadan je. Ni kita fadilat dengan waqad warada fadail al-hirasa fi sabilillah ahadith katsira. Banyak hadis-hadis yang sahih melibatkan kelebihan. Kita akan tengok dalam masalah ni hujung nanti, dalam bab bawah ni nanti, sebelah 1719 tu. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia suruh nak jaga depan, jaga depan. Maksudnya orang ni orang yang taat. Sebab tu ulama kata apa syarat kemenangan dalam peperangan? Itu taat. Dalam Quran Allah Taala kata fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu. Selisih. Kita tengok empat syarat semua tak ada dalam masyarakat kita. Macam nak pun nak menang perang? Fathbutu tak tetap. Yang kedua, zikir memang lagi lah, asyik berlagu menyanyi je. Andai kata kami gugur semua. Nyanyi lagu tu, taburlah. Mungkin boleh nak nyanyi, nak timbul semangat boleh. Tapi jangan nyanyi lagu tu ya. Marah macam tak marah?
Kadang-kadang kita janji juga nak bagi timbulkan semangat buat, kan? Tapi zikir, zikrullaha katsira. Kita baca perangan Nabi SAW bila naik bukit Barwasat semua berzikir. Ada satu berzikir kuat sangat pula, Allahu Akbar Allah. Dia kata, kau ni zikir janganlah zikir kuat sangat. Bukan kamu nak zikir pada orang Mekah, kamu zikir pada Allah Ta'ala. Yang kata ati Allah wa Rasulah. Kita lihat pada tak ikut ati Allah wa Rasulah, jadi pada perang Uhud jadi apa? Salah. Tak ati Allah wa Rasulah dalam perang Hunain jadi apa? Kalah. Dalam perang Hunain saya dah sebut lalu kan, perasaan rasa dia macam dah berbangga dengan ramai, dah cukup dah. Dia rasa dah tak perlu kepada Allah. Apa kesalahan dia? Itu dia kesalahan dia. Kesalahan dia, dia rasa askar dah ramai, dia lupa nak tawakal kepada Allah Ta'ala, lupa nak merasakan berendah diri kepada Allah, mengharap kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka kalah dalam peperangan dalam first round. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin. Aku dah tolong banyak pada kamu, Allah Ta'ala tolong banyak. Wa yawma hunainin, dan pada perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, bila kamu banyak kamu rasa hebat. Falam tughni ankum syai'a, sedangkan ramai tadi tidak memberi manfaat bagi kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi jadi sempit untuk kamu. Tadi ramai jadi sempit. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kamu semua patah balik. Sebab apa? Sikit saja. Apa lagi? Kita baca kisah Talut dan Jalut. Allah Ta'ala nak uji Jalut ni tentera macam mana? Jangan minum air. Allah Ta'ala yang nak uji betul, nak beriman kepada Allah Ta'ala ke nak percaya kepada air tu, nak air tu yang kuat, yang menguatkan dia. Betul. Falamma fasala Talut bil junud, bila Jalut pergi keluarkan tentera dia, dia kata qala innallaha mubtaliikum binaharin, Allah Ta'ala nak uji kamu dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, siapa minumnya bukan golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, siapa yang tak minumnya dia termasuk daripada golonganku. Illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi, melainkan satu celup je, satu orang panggil apa ni? Satu scoop. Oh, Melayu ada. Satu scoop of water with your hand, cik. Dengan tangan air tu. Lepas apa jadi? Yang minum banyak. Jadi kalau kita sangka logik, minum banyak lah kuat, betul tak? Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, bila nak keluar pergi perang tu, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa juludi. Tentu yang baik tu nama Talut, Jalut kan, Goliath, Jalut. Okey. Maka bila nak keluar perang dia, yang berkatalah orang yang minum tadi, la taqata lana al-yawm, la taqah kan, la taqata lana, tidak ada kemampuan bagi kami untuk berperang dengan tentera Jalut. Apa jadi Allah Ta'ala kata? Sama lagi, wa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, tapi orang yang beriman kepada Allah, mulaqullah, akan jumpa Allah Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin, banyak tentera yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Falamma barazu li Jalut, bila mereka dah jumpa berdepan dengan Jalut ni, tentera depan-depan ni, dia tahu dah lah badan kecil, dia besar, dia ramai lagi. Apa dia kata? Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allah Ta'ala, bagilah kami kesabaran, wa thabbit aqdamana, tetapkan kami punya tapak kaki, tetapkan kedudukan kami, wansurna 'alal qawmil kafirin. Fahazamuhum biidznillah, kemudian Allah Ta'ala jadikan mereka dapat kalahkan. Wa qatala Dawudu Jalut, Daud dapat bunuh Jalut. Lepas Allah Ta'ala, wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, Allah Ta'ala bagi dia ilmu dan hikmah dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki.
Hujung tu bagus. Hujung tu ayat yang sangat bagus. Ini ayat yang kalau orang Islam faham, dia takkan duduk diam. Walaula daf'ullah linnasi ba'duhum li ba'd. Kalaulah bukanlah kerana Allah Ta'ala menolak satu manusia, maksudnya menjadikan manusia ni berperang satu manusia lain, mengalahkan yang baik, mengalahkan yang jahat, nescaya lafasadatil ard, bumi ni akan binasa. Maksudnya kalau orang baik tak buat kerja, bumi ni akan binasa. Walakin Allah dhu fadlin 'alal alamin. So Allah Ta'ala mempunyai fadlin 'alal alamin, pemberian yang banyak kepada alam. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu apa dia? Allah Ta'ala nak bagi tahu orang Islam, orang beriman tak buat kerja, bumi ni akan hancur, dibinasakan oleh orang musyrik, ahli bid'ah dan selainnya. Tapi nak lawan kena syarat-syarat tadi lah. Fathbutu, kena fathbut, tetap. Wadhkurullah, ingat Allah. Wa ati Allah wa Rasul, taat Allah dan Rasul. Nak taat Allah dan Rasul ni kena ada ilmu. Betul tak? Nak taat Allah dan Rasul, nak taat apa? Mesti taat dalam keadaan apa benda yang kena taat. Fala tanaza'u, dan bukan bergaduh. Kita tanaza'u, bergaduh. Ati Allah wa Rasulullah tak boleh. Nak dekat belah raya ni lagi tanazu'. Dekat surau kat kamu saya dah bau pasal bendera dah bergaduh. Ini bendera ke tempat kami, dia tak ada tempat kami bendera. Baru pasal bendera dah bergaduh. Belum lagi kat pondok panas. Pernah pondok panas? Kalau siapa tak pernah masuk belah raya, dia tak tahulah. Tapi siapa dah masuk belah raya tahu pondok panas. Yang tersenyum tu mesti pernah join tu. Pernah join belah raya. Pondok panas ni tempat kempen tu. Pakcik, mai sini, pakcik, mai sini. Pangkah ni. Jangan pangkah tu semua tu tak betul tu. Bergaduh lah. Naik kereta kan, dia tak sebelah kan, dia maki. Woi, Al-Juburi. Woi, sini. Mongolia, Al-Juburi, Mongolia. Ni kan jerit Mongol, Al-Juburi. Apa tanazuk? Bila masa kita jahil-jahil kita pernah join kan, perasaan tu boleh tengok sana tu punya benci tu, rasa nak pukul orang sana. Tanazuk ni Belanda tak lama dekat dah ni, bulan 3 kan. Allah alam. Ni jangan tanazuk, jangan terlibat ni, kata fitnah. Dia kata apa? Bila zaman fitnah ni, al-mashi khairun minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Al-qa'id khairun minal mashi, yang duduk dah lebih baik daripada yang berjalan. Maksudnya apa? Lagi tak terlibat lagi bagus. Lagi tak terlibat lagi bagus dalam fitnah. Lagi kita terlibat, lagi kita pergi pusing sana sini dalam fitnah tersebut, lagi sana, lagi sini, lagi sana, lagilah kita akan terkena dengan fitnah yang besar ni. Okey? Habis ustaz tak boleh nak kempen ke? Wallahu a'lam. In kana fil hirasah, maksudnya taat ya. Maksud tadi poin ni adalah taat. Maksudnya tidak mengabaikan dan tidak lalai. Dan ungkapan ini digunakan bagi orang melaksanakan tugas dengan sempurna. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Ini teguran kepada setengah orang kan. Dia dah lama kerja dalam untuk Islam contohnya. Tiba-tiba Encik Amiruddin, kali ni jaga basuh pinggan. Oh, aku dah 20 tahun kerja berkhidmat dengan Al-Khadim ni, kuasa aku basuh pinggan. Aku nak jadi usaha. Punya Amiruddin tempat lain lah, bukan Amiruddin ya. Amiruddin bin Muhammad mana dah. Contohnya lah. Kuasa aku bahagian basuh pinggan. Itu ya. Entah ini bukan adab dalam organisasi Islam. Ialah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Duk belakang. Nampak kata? Maksudnya berada di belakang pasukan, menempatkan dirinya untuk kepentingan jihad. Lalu pada setiap situasi ketika ia bertugas, baik malam atau siang, kena mengharapkan pahala dari Allah dan mencari redha-Nya serta berkerana rasa cinta untuk mentaatinya. Jadi kalau orang yang faham dia kerja untuk Islam, basuh pinggan untuk Islam. Sebab tu kalau orang faham, kita ambil orang faham sunnah senang. Macam organisasi Islam, macam Yayasan Taklim, yang tak faham sunnah basuh pinggan dia merungut. Oh, kita lah yang basuh pinggan. Ustaz pun makan lagi. Ustaz dah makan, dia nak pergi ceramah tempat lain. Mana basuh pinggan, pun tak sempat. Kita lah basuh pinggan. Ustaz makan sedap, kita basuh pinggan.
Tapi tak faham. Tak faham kalau dia basuh pinggan tu ialah untuk meraihkan orang alim, kena orang datang semua duduk bersama makan, mendapatkan ukhuwah. Dia tak faham benda ni. Betul, kalau kita tengok dekat setengah surau tu lagi bagus. Ada pakcik tu kerja dia lahir tuangan. Masa makan tak apa. Maka kalau ustaz duduk sini tempat ni. Dia kerja itu je, dia tak rasa apa perasaan dia. Dan untuk orang macam ni yang dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala yang besar nanti. Daripada yang tak tolong tiba-tiba nak duduk meja VIP je. Ada macam tu ada tak masjid tu. Kita betul-betul peluh angkat apa meja apa semua. Time makan ada kat meja VIP dia. Sebab meja VIP special makanan dia. Tak maaf ya, siapa terkena tak maaf lah. Okey. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, iaitu orang yang lugu tidak mengendaki kebesaran dan kekuasaan. Nampak tak? Dia bekerja untuk Islam bukan kerana nak dapatkan pangkat dan nama. Apatah lagi kalau kerja tu betul tajuk dekat sini. Kat sini point dia. Ini dah kata maudhi'us syahid. Point dalam hadis ni ialah kat sini part dia. Iaitu dia bekerja untuk Islam bukan kerja untuk mengharapkan ganjaran dunia. Kalau kerja dekat belakang, kerja kat depan, basuh pinggan, jadi speaker, jadi MC, pergi photostat. Betul. Okay. Dia tak tahu ke kerja photostat lagi banyak pahala jadi MC daripada MC. Tapi MC glamour. Betul, photostat tak glamour. Silap photostat kena marah lagi. Asal photostat silap ni? Musykulat tak masuk ni. Terbalik. Tak apa, Allah Ta'ala nampak. Dan Al-Khalkhali berkata, akhirnya kepatuhan dalam melaksanakan perintah dan kesetiaan yang menempati posisi yang di mana ia diposisikan, dia tidak meninggalkan tempat tugasnya. Kalimah penjagaan dan barisan belakang disebutkan hanyalah kerana keduanya adalah tugas yang paling berat. Di dalamnya ada dalil keutamaan berjaga di jalan Allah. Menunjukkan bahawa kat depan ke kat belakang ke dua-dua sama penting, sama susah. Ini sta'dzana lam yu'dzanlah. Jika dia minta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Maksudnya, jika ia meminta izin untuk bertemu dengan para pemimpin dan sederjatnya, ia tidak diizinkan kerana tidak mempunyai jabatan dan kedudukan di mata mereka. Dan kerana ini mereka bukan jenis yang mencari kedudukan itu. Akan tapi ia hanya menghendaki apa yang ada di sisi Allah dan tidak menghendaki balasan amalnya selain balasan daripadanya. Masya Allah. Cantik ayat ni Maksudnya dia bukan orang nak terkenal, tak apalah. Nak jumpa, nak minta. Kalau setengah-setengah orang tu cakap terus telefonnya, I talk to your boss. Kalau kita yang leken, I talk to your boss, siapa nak cakap dengan aku? Siapa pernah rasa pengalaman ni tahulah. Kita pun nak lalu sini nak jumpa orang atas. Kadang-kadang ditolak, datang besok. Dan jumpa tunggu sampai 4:30 petang lah ni. Pukul 5, besok lah nak balik lah. Datang balik besok. Oh, minta maaf saya ada meeting hari ni. Itu maksudnya lah, dia bukan orang penting. Kalau orang penting, dia akan tetapkan masa untuk kita. Tapi tak apa. Kalau tahu hadis ni, rasanya tak apa, aku termasuk dalam hadis ni. Kemudian kata wa in syafa'a, dan jika dia bertindak sebagai perantara, bukan perantara wasilah tawassul tu maksudnya dalam urusan dunia. Lam yusyaffa' dengan fa berfathah dan tasydid, artinya seandainya keadaan yang membuatnya menjadi perantara dalam urusan yang dicintai Allah dan Rasulnya, perantaraan tidak diterima oleh para pemimpin dan yang sederajat dengannya. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', barangkali ada orang yang berambutnya terurai, tertolak di depan pintu, saya pernah sebut hadis ini dulu kan. Seandainya bersumpah di atas nama Allah, tentu ia akan diperkenankan sumpahnya. Maksudnya ada orang yang nampak hina di sisi masyarakat, lekeh, tak adalah glamour sangat apa semua, tapi doa dia mustajab. Ini macam Abu Sa'id Al-Khudri dan seumpamanya. Waktu kalau orang kerja untuk Islam ni jangan lekehkan. Tentang disebabkan doa si yang orang biasa tu yang kat belakang tu, doa dia tu yang makbul, menyebabkan kemenangan. Kadang-kadang kita sangka yang hebat-hebat ni yang menentukan kemenangan. Tidak, kadang-kadang yang bawah-bawah, yang doa orang yang makbul, yang tak buat dosa, yang apa ni, yang menentukan kemenangan kepada Islam. Al-Hafiz berkata, dalam hadis ini terdapat pelajaran, iaitu menjauhi cinta pangkat dan ketenaran. Maksudnya kedudukan.
juga keutamaan kesederhanaan penampilan dan kerendahan hati. Sebab itulah orang Islam, dia dressing dia sederhana, percakapan dia sederhana, cara bercakap dia sederhana. Dia pakai cantik, tapi cantiknya sederhana, elok je, nampak mata pandang lah, cantik-cantik lah. Tak perlu sampai ke sini cabang ketiga, keempat tentu. Cabang 3, 4 tu. Lelaki tak perlu pakai pakaian yang, yalah, nak menampakkan yang dia ada six pack. Six pack ke six pack? Packs. Pack. Tak tahulah apa. Kan sekarang saya tengok semua baju kerja macam tu. Betul tak? Kalau ustaz malah ustaz tak ada, ustaz jealous lah. Macam kita one pack, one bun. Memanglah, bukan kita tak jealous, masa kita dulu pun kita tak buat macam tu. Kalau kita pun tak buat, betul lah, kita kata ini sebenarnya. Nampak tak? Kita tak pakaian zaman sekarang ni ialah nak menzahirkan unsur seksualiti tu. Maksudnya kalau seluar kerja, saya tengok singkat betul dia, antara dia punya bahagian celah tu kan, sampai terzahir apa yang terzahir. Tak payah tipu lah. Kita semua tanya orang lagi, betul tak? Tidak sedih, betul tak? Terzahir apa terzahir? Memang sengaja ke nak zahirkan benda tu? Nak tunjuk dia punya power, tak power ke apa semua? Apa benda? Itu juga dengan pakaian wanita. Nak zahirkan apa yang dia nak zahirkan lah. Ini kita kata Islam bukan itu. Begitu juga dengan kezahiran menjadi cinta pangkat. Kita Abdullah Al-Mubarak, dia kata bila dia pergi kat tempat yang tidak dikenali, dia rasa tenang lagi, dia kata. Setengah orang dia pergi tempat dikenali, dia suka kan, bila sampai semua kerumun dia, ustaz sila. Saya tuangkan. Saya angkat kasut, saya angkat beg apa semua. Abdullah Mubarak kata aku tak suka, dia kata. Lepas tu ada satu Syekh Abdullah bin Usaimi, tahun lepas di satu kursus yang saya hadiri, bila orang semua lepas kuliah, semua kerumun dia, ikut dia. Kata, tak payah ikut, aku nak balik dah. Sama ada dia fitnah kepada engkau atau fitnah kat aku. Sama ada fitnah dekat aku, nanti aku rasa aku dah banyak pengikut. Ada fitnah kepada kamu, nanti kamu rasa apa dia, bila kamu dekat-dekat dengan para ulama', nanti aku hebat nampak. Aku duduk sebelah Ustaz Husaini, main. Ustaz Husaini peluk-peluk dengan aku macam ni. Hebat Ustaz ni, nampak tak? Kalau itu niat dia, maka tadilah. Betul, tajuk ni sesuai dengan bab ni, ialah dia beramal dengan amalan akhirat untuk nak syurga. Dalam bab hadis yang awal peringkat atas tadi, dalam bab harta, cinta dunia, cinta duit, cinta fashion, cinta apa semua. Dalam bahagian kedua ni, pangkat, kedudukan. Cantik hadis ni. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mus'ab bin Thabit daripada Abdullah bin Zubair berkata bahawa Uthman radhiyallahu anhu berkata ketika dia sedang berkhutbah di atas mimbarnya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang menghalangi aku untuk berbicara kepadamu kecuali keenggananku kepadamu. Maksudnya tak ada benda, melainkan aku malas, dia kata. Tapi kali ini aku nak bagi tahu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga pada malam hari di jalan Allah lebih utama daripada 1000 malam yang digunakan untuk salat siangnya dan untuk berpuasa. Berjaga untuk Islam. Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan daripada biografi Abdullah bin Mubarak, Allah bin Muhammad, seorang hakim Nasibin, berkata, Muhammad bin Abi Rahim bin Abi Sukainah menceritakan kepadaku bahawa Abdullah bin Mubarak, apa dia ayat ni, mendikte dengan bait-bait ini di Tarsus. Maksudnya dia membaca bait-bait syair inilah di Tarsus, di sepadan, memintanya supaya berjanji untuk keluar dan menyampaikan kepada Al-Fudhal bin Iyad. Surat ni ialah surat Abdullah bin Mubarak kepada Fudhal bin Iyad. Fudhal bin Iyad ni orang tasawuf. Fudhal bin Iyad ni dia ahli ibadah, dia kuat ibadah. Abdullah bin Mubarak ni muhaddis yang pergi perang. Lalu dia bacakan syair ni kepada, ditulis syair ni, dia bagi, kata suruh Fudhal bin Iyad baca syair ni. Wahai ahli ibadah di tua tanah haram, jika kamu melihat kami, tentu kamu mengetahui bahawa kamu dalam ibadah itu bermain-main. Maksudnya dalam keadaan perang, mana lagi afdal? Pergi semayang sunat ke pergi perang? Pergi perang, tu maksudnya Abdullah bin Mubarak ni. Kamu menangis apa semua, sedangkan orang kat sana sedang menumpahkan darah ni untuk Islam.
Barang siapa yang pipinya berlumuran dengan air mata, maka leher dan dada dekat dada kami berlumuran dengan darah kami. Maksudnya. Atau kudanya berlelah-lelah dalam kebatilan, maka kuda-kuda kami pada saat perang berlelah-lelah. Maksudnya kuda dia penat dan benda-benda lain lah. Kuda kita pergi perang. Angin berbau harum adalah untukmu. Maksudnya pakai minyak wangi kuat-kuat. Kan kita nak ibadah, betul sunnah pakai minyak wangi apa semua. Jangan orang pergi perang busuk. Tapi dia kata apa? Allah untukmu sedang bau harum kami adalah debu kaki binatang dan debu yang suci. Nama ayat ni. Sungguh telah datang kepada kami di antara sabda Nabi kami, perkataan yang benar, jujur, yang tidak berdusta. Tidak sama debu kuda di jalan Allah dalam hidung seseorang dengan asap api yang menyala-nyala. Mana tak sama dengan orang yang debu orang pergi perang dan debu orang yang tak pergi perang. Betul Allah Ta'ala la yastawil qa'idun, tak sama orang yang duduk dengan orang yang pergi perang. Ini adalah kitab Allah berbicara tanpa berdusta di antara kami. Orang yang syahid itu sungguhnya mereka bukan mati. Betul lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, la tasabadal ladzina qutilu fi sabilillahi ahya bal ahya'un la rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati jalan Allah itu mati, sedangkan mereka itu hidup di sisi Allah dapat rezeki. Perawi berkata, lalu aku menemui Al-Fudail dengan memberikan suratnya di Masjidil Haram. Dan ketika Al-Fudail membaca, kedua matanya mengucurkan air mata. Nampak? Ini nasihat. Ini nasihat kepada dia. Lalu ia berkata, benarlah Abu Abdurrahman, ia telah menasihati aku. Kemudian ia berkata, apakah anda termasuk orang yang menulis hadis? Aku menjawab, ya. Ia berkata kepadaku, tulislah hadis ini. Al-Fudail bin Iyah mendiktakanku, maksudnya dia tulis, Mansur bin Abdul Mu'tamir mencerita kepadaku dari Abu Salih daripada Abu Hurairah, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku satu amalan yang aku dapat memperolehi seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Maka beliau berkata, apakah kamu bisa melakukan salat dan tidak bosan, dan berpuasa serta kamu tidak berbuka? Dia kata, ajar aku satu amalan yang hebat. Namun Nabi kata, pernah tak kamu puasa tak pernah buka langsung dan solat tak pernah berhenti? Memang tak dia buatlah, susah. Saya tak mampu melakukannya. Apa kata Nabi SAW? Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kami diberi kemampuan untuk menjalankannya, maka pahalanya tidak dapat menyamai keutamaan para mujahid di jalan Allah. Itu untung jadi askar. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kuda seorang mujahid yang berlari dengan talinya, maka dicatat banyak kebaikan untuknya kerana jihad itu. Betul dalam hadis yang sahih dan sahih Bukhari dan lain-lain, dia kata ada amalan yang akan kekal sampai hari kiamat, yang pahala dia sentiasa ditulis. Kan Nabi kata bila mati terputus kan. Tapi ada pengecualian dekat situ. Apa dia? Pahala ribat. Siapa yang pergi beribat, menjaga diri sepadan, kemudian mungkin dia jaga 5 hari katakanlah. Lepas dia balik tu, pahala dia jaga ribat tu sambung sampai hari kiamat. Walaupun 5 hari, walaupun 4 hari. Sebab tu Abdullah bin Barak dengar hadis ni, dia terus pergi. Ibn Taymiyah dia dengar hadis, dia terus pergi. Imam Nawawi pergi. Semua, Ibn Abdul Salam pergi. Semua ni mereka ialah ulama-ulama yang pergi berjihad. Tapi kita jihad, dia kena ada syaratnya. Bukan lepas dengar hadis ni kita pakat-pakat beli tiket pergi Afghanistan pun. Bukan. Jihad hendaklah dia apa? Pergi dengan adanya kepimpinan. Kalau ustaz kalau macam tu, kalau setengah orang ini sekadar saya sebut mungkin tak setuju sudahlah. Alah pimpin sekarang ni nak pergi jihad apa? Diorang pun sama hafrak lah macam-macam kata macam tu. Kita berdoa kebaikan, kita nasihat dengan baik. Kita tahu satu hari nanti Allah Ta'ala bagi dia petunjuk. Macam mana para sahabat tadi kan, kita bincang Abu Talib tadi dengan Abdullah bin Mughirah tadi, masuk Islam juga akhirnya. Kita kata tak jahat lah, lebih jahat ni pemimpin sekarang daripada Abu Jahal. Lebih jahat ke? Jadi kita doa kebaikan, semoga Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada mereka. Dan kita insya-Allah, kita jangan la tatamannau al-adu, jangan berharap jumpa dengan musuh. Jangan pula tak ada jihad, Allah ustaz tak dapat pahala ribat ni, tak habis terlepas kita. Itu mencari ilmu juga termasuk dalam. Kalau kita menjaga siang dan malam, malam tak tidur baca kitab untuk kita nak memahami agama, nak mempertahankan agama, mungkin tak dapat pahala sama dengan ribat sama-sama 100%, tapi insya-Allah niat kita nak menjaga agama macam mana menjaga di sepadan tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang banyak juga.
Namun dia perlukan usaha yang jelas. Sebab tu para ulama kata ilmu ni takkan dapat dicapai dengan keselesaan. Memanglah nak pergi mengaji kena pergi naik pagi-pagi Ahad, kena naik kereta. Orang semua tidur, pergi sarapan dekat kedai apa tu, dekat Damansara tu yang nasi lemak sedap tu. Apa nama kedai dia? Village Park tu. Kita Ahad tak boleh pergi. Sabtu pagi ada kelas, Ahad pagi ada kelas. Bila nak pergi lagi? Apa nak? Wallahu ta'ala a'lam.